sejahtera. Salam kembali dari saya Mimi Azrina. Okey, semoga kita semua berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik. Okey, yang mana sakit, Allah angkat kesakitan dia. Yang mana tengah bersedih, Allah angkat kesedihan dia. Okey, so sebelum saya mulakan satu topik yang sangat menarik hari ini, okey, saya nak ingatkan balik 3 pesanan saya. Okey, yang pertama, sebelum kita nak simpan emas, kenal pasti dulu keperluan dan kehendak kita. Jangan sampai kita guna duit yang kita nak guna dalam masa terdekat. Okey, duit yang kita nak guna untuk keperluan harian kita. Okey, jangan sampai ahli keluarga kita, anak isteri kita ni terpaksa ikat perut sebab kita ni nak simpan, obses sangat nak simpan emas banyak-banyak, nak ikut orang. Okey, simpan ikut bajet kita yang macam mana saya ajar. Okey, 1 gram sebulan, 100 sebulan ataupun 2 bulan 100. Okey, itu yang saya ajar. Pilih yang ikut bajet yang sesuai lah dengan gaji kita. Okey, so yang kedua, jangan simpan emas. Kalau simpan emas ni menyebabkan pemberian kita, sedekah kita yang sebelum ni kita buat sebelum kita simpan emas berkurang. Okey, sebabnya sedekah ni kita kena teruskan. Pemberian kita, tanggungjawab tu kita kena teruskan. Itu bahagian kita, saham kita dekat akhirat. Okey, sebab kita tak selama-lamanya hidup kat dunia kan. Okey, so yang kita nak simpan kat dunia ni berpada-padalah. Okey, ikut kesesuaian kita. Tak nak kita abaikan tanggungjawab tu semata-mata nak simpan emas. Yang kita boleh buat cuma kurangkan kehendak kita. Kawal nafsu yang nak beli macam-macam tu. So, bila ada lebihan tu, baru buat simpanan emas. Okey, yang ketiga, kalau kita nak simpan emas sampai kita jadi pengeluar zakat, please, bila tiba masa kita kena keluarkan zakat, tolong tunaikan tanggungjawab tu. Okey, simpan emas ni tak salah pun. Okey, yang salah bila kita abaikan tanggungjawab tu lah. Okey, bila kita dah cukup haul untuk simpan untuk keluarkan zakat, keluarkan. Maksudnya kita dah berkemampuan. Okey, baguslah kita jadi pengeluar zakat kan? Okey, sebab tangan yang kat atas tu kan lebih baik daripada tangan kat bawah kan? So dengan menyimpan emas ni, okey, kita boleh jadi orang yang lebih mampu. Okey. Okey, sampai di sini je untuk pesanan saya. Tapi topik ni belum mula lagi. Okey, so saya nak mulakan topik saya hari ni. Okey, apa topik tu? Okey, apa yang perlu anda tahu sebelum nak mula simpan emas di Public Gold? Okey, pertama kali saya publishkan Public Gold. Okey, kenapa? Siapa Public Gold ni kita kena tahulah kan. Kita nak simpan dekat tempat dia, kita nak simpan dekat syarikat Public Gold, kita sikit sebanyak kita kena tahu siapa Public Gold ni. Okey, Public Gold ni dia tak ada kena mengena dengan mana-mana bank. Selalu kalau saya sebut Public Gold je orang kata oh Public Bank. Sebenarnya salah. Okey, Public Gold tak ada kena mengena dengan mana-mana bank termasuk Public Bank. Okey, so Public Gold adalah satu syarikat pelaburan emas fizikal pertama sekali kat Malaysia, okey, yang dah ditubuhkan sejak tahun 2008. Okey, dan cawangannya dah ada dekat seluruh negeri kat Malaysia, okey, dan termasuk di Singapura dan Indonesia. Okey, so Public Gold adalah syarikat tempatan pertama yang ada kilang emas sendiri, keluarkan emas dan perak yang ada sijil ketulinan yang disahkan oleh sertifikat SIA dan dijual pada harga antarabangsa. Okey, so yang kedua selalu orang tanya apa? Okey, apa produk yang dikeluarkan oleh Public Gold ni? Okey, produk utama yang dikeluarkan oleh Public Gold adalah ni okey, jongkong emas. Okey, jongkong emas ataupun gold bar, benda yang sama. Okey, ataupun dina emas. Okey ni, dina emas ataupun orang panggil shilling emas. Ataupun perak. Perak juga dikeluarkan oleh Public Gold dan jual. Okey, barang kemas. Barang kemas juga dikeluarkan oleh Public Gold. Okey, yang ketiga, soalan orang yang suka tanya. Okey, bila kita dah kumpul emas Public Gold ni, kita nak jual balik kat kedai emas biasa boleh ke? Okey, secara asasnya boleh sebab dia adalah emas. Dan emas Public Gold adalah emas yang diiktiraf, mendapat pengiktirafan daripada LBMA ataupun London Bullion Market Association. Dia adalah satu organisasi profesional, okey, yang menyelia pasaran emas dan perak kat London. Okey, itu sebagai pusat perdagangan emas fizikal. Okey, dan emas Public Gold ni, okey, kalau kita tengok dia kalau tak ada tulis LBMA, dia ada tulis Nadir Metal Refinery ataupun NMR. Dia adalah
sama juga pengeluar emas dan perak dekat Turki. Okey, dimulakan scrap gold ni daripada tahun 1967 lagi. Okey, so dia adalah syarikat Turki pertama yang tersenarai dalam LBMA. Maksudnya apa? Maksudnya emas public gold ni adalah laku di mana-mana negara di seluruh dunia. Okey, orang kata, habis tu emas yang biasa tak ada sertifikat ni tak laku ke? Bukan, laku juga. Okey, laku cumanya okey, kalau macam kita nak jual barang kemas dekat kedai emas tu, okey, dia akan ujilah balik. Okey, nak tengoklah emas tu betul ke tidak. Okey, kalau dah ada sertifikat ni senanglah. Okey, dan memang kita tahu dia diperakui dekat seluruh dunia. Okey, so soalan yang keempat biasa orang tanya, macam mana nak sahkan ketulinan emas public gold? Okey, macam ni, ketulinan emas public gold disahkan melalui sertifikat ataupun sijil yang kita keluarkan, okey, yang public gold keluarkan bersama-sama produk emas dia. Okey, contoh saya tunjuk. Okey, boleh tengok dekat sini. Okey, dia ada tulis, okey, macam ni kan. Okey, dia ada tulis gold certificate. Okey, gold certificate. Okey, dia tulislah detail. Okey, contohnya ni emas 1 gram. Okey, diameter dia, length dia, thickness dia, dan dekat sini ada sertifikat saya. Okey. So, itu untuk jongkong lah. Kalau untuk Dina, okey, Dina macam ni, dia pun ada keluar ni. Okey. Sertifikat ni orang kata macam surat beranak lah, surat beranak dia. Okey, dekat sini nampak dia ada tulis produk apa, diameter dia apa, berapa berat dia, detail dia. Okey. Macam dirham ataupun perak, okey, dia pun ada sertifikat. Boleh tengok kat sini, silver certificate. Silver certificate. Okey, kat sini okey ada sertifikat saya jugalah. Okey, kat situ kita boleh tahu ketulinan emas public gold. Okey, so public gold ni memang dah ada dekat Malaysia daripada tahun 2008. So sekarang 2021 penyimpan emas dengan public gold pun dah lebih 500,000 orang. Okey, pada saya kalau public gold ni tak betul, okey, takkanlah dia punya penyimpan semakin lama semakin bertambah. Betul tak? Okey, dari situ pun kita boleh tengoklah. Okey, soalan yang kelima, biasanya orang tanya, okey, kat mana kita nak simpan emas public gold ni yang kita dah simpan ni? Okey, kalau akaun emas yang selalu kita sebut GAP ataupun Gold Accumulation Program. Okey, akaun emas. Okey, macam akaun emas ni, public gold memang dah sediakan public safe. Okey, secara percuma, berapa pun emas yang kita simpan dalam akaun kita. Okey, so kalau kita rasa macam kita ragu-ragu, withdraw. Keluarkan emas tu semua, keluarkanlah berapa yang kita simpanan kita tu, simpanlah dekat mana-mana yang kita rasa selamat. Okey, ataupun yang saya cadangkan, sewa safe deposit box kat mana-mana syarikat ataupun dekat bank dia ada tawarkan, tapi benda tu berbayar lah. Okey, kalau kita dah buka akaun dengan public gold, okey, kita dah buat simpanan dengan public gold, kenapa kita nak susah-susah? Okey, sebab public gold pun dah sediakan dah. Okey, public safe yang percuma je untuk kita. Terus dia lah simpan, okey, kat situ. Okey, last soalan yang selalu sangat orang tanya dan kita kena tahu sebelum kita nak simpan emas dekat public gold. Okey, adakah emas public gold ni diterima di Gadaian Ar-Rahnu? Okey, boleh tengok. Okey, so public gold ni dia ada kerjasama dengan Ar-Rahnu Post. Okey. Okey, so kalau macam tengok ada keluaran emas public gold yang dekat atas dia ni, dia ada tulis Post Malaysia. Maksudnya dia keluaran antara kerjasama public gold dan Ar-Rahnu Post. Okay, so saya rasa agak mustahil lah kalau satu syarikat tu bukan syarikat yang betul. Okay, dia boleh ada kerjasama dengan antara Ar-Rahnu Post. Okay, dia akan keluarkan sama-sama produk. Okay, tak mungkin lah kalau satu company tu tak dipercayai ke, okay, yang kita ragui, tapi dia boleh ada kerjasama dengan satu syarikat juga yang besar, Ar-Rahnu Post. Okay, dan emas public gold ni juga diterima di Agrobank, Bank Rakyat, okey, dan dekat kedai emas biasa pun sebenarnya dia terima je. Sebab ni basicnya dia adalah emas. Okey, so sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, mungkin next time kita akan bawakan topik yang lebih menarik lagi. So, itu 6 perkara dah yang perlu anda tahu sebelum anda buat simpanan dengan public gold. Okey, so jumpa lagi next time. Bye.